Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainul Aiman bin Rosli 050093. InsyaAllah hari ini akan menerangkan dan menterjemah bagi muka surat 201, 208 bagi subjek Asbabun Nuzul wa Asbabul Wurud. Baik, kita lihat kepada ayat untuk Asbabun Nuzul, iaitu Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah pada ayat 97 hingga 101. Baik, Asbabun Nuzul, kisah yang terdapat pada ayat ini ialah diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i yang bersumber dari Ibnu Abbas. Baik, kisah yang berlaku ketika turunnya ayat ini turun, apa yang berlaku ketika itu ialah ketika itu orang-orang Yahudi ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian mereka ini minta kepada Nabi untuk ceritakan kepada mereka tentang 5 perkara, 5 benda mereka ingin bertanya kepada Nabi. Dan jika Nabi jawab dengan betul 5 perkara ini, maka mereka ni akan beriman kepada Nabi SAW. Baik, apakah yang ditanyakan oleh para Yahudi ini? Okey, yang pertamanya, mereka bertanya, ceritakanlah kepada kami tentang petanda Nabi. Kemudian Nabi menjawab, kedua matanya tertidur tetapi hatinya tidak tidur. Lepas tu orang Yahudi ini bertanya lagi, ceritakanlah kepada kami bagaimana anak itu lahir perempuan dan bagaimana pula lahir lelaki. Nabi SAW menjawab, kedua air mani bertemu. Apabila air mani lelaki mengalahkan air mani wanita, maka anaknya akan lahir lelaki. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian orang Yahudi ini bertanya lagi kepada Nabi, ceritakanlah kepada kami apa yang diharamkan oleh Israel. Israel ini menunjuk kepada Nabi Yaqub terhadap dirinya sendiri. Rasulullah SAW menjawab, pada mulanya dia menderita suatu penyakit yang parah. Kemudian maka dia tidak menemukan sesuatu yang lebih layak baginya kecuali air susu ternak unta. Imam Ahmad mengatakan bahawa sebahagian dari mereka mengatakan yang dimasukkan adalah ternak unta, maka dia mengharamkan daging untuknya. Kemudian orang Yahudi ini berkata, engkau benar. Kemudian mereka bertanya lagi, ceritakanlah kepada kami apakah guru itu. Nabi menjawab, salah satu malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan dengan kedua tangannya, ataupun di tangannya ia memegang sebuah cemeti api yang ia guna untuk menggiring awan menurut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian bertanya lagi, apakah suara yang biasa kita dengar dari guru itu? Nabi menjawab, itu adalah suara malaikat. Dan mereka membenarkan apa jawapan Nabi. Kemudian tinggal satu lagi pertanyaan yang akan menentukan mereka ini akan terus beriman, terus kepada Nabi ataupun tidak. Baik, apa soalannya? Dia bertanya, ceritakanlah kepada mereka siapakah teman malaikatmu itu. Maka dia tanya, siapakah malaikat yang sentiasa berada dengan Nabi? Nabi menjawab, ia ialah Jibril alaihi salam. So mereka pun menjawab pula, Jibril, dia adalah malaikat yang selalu turun dengan membawa peperangan, pembunuhan dan azab. Dia adalah musuh kami. Jadi bagi orang Yahudi ni, dia menganggap malaikat Jibril ini ialah musuh bagi mereka kerana dia membawa kepada peperangan, pembunuhan dan juga azab. Dan mereka ni, orang Yahudi ni suka kepada malaikat Mikail. Seandainya engkau katakan Mikail yang biasa menurunkan rahmat, hujan dan pertumbuhan, nescaya kami akan mengikutimu. Itulah bezanya orang Yahudi ni, dia tidak beriman juga dengan Nabi. Dalam 5 soalan dia bertanya, 4 soalan dia benarkan, pada soalan kelima dia menafikan benda itu. Okey, seterusnya kita melihat kepada pengajian asbab nuzul. Asbab nuzul itu banyak imam-imam mengatakan pendapat-pendapat mereka, antaranya Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Imam Tabari mengatakan para ulama tafsir telah sepakat bahawa ayat ini turun sebagai jawapan terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mengaku bahawa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail sebagai penolong mereka. Sama aja. Kemudian Al-Baghawi pun berkata begitu juga. Dia kata salah seorang Yahudi berkata kepada Nabi, penguasa mana yang datang kepadamu dari langit?
Nabi jawab, ia adalah Jibril. Yahudi pun berkata, itulah musuh kami dari malaikat, dan jika Mikail, kami mempercayai. Kemudian ada lagi satu kisah, iaitu daripada para mufassir menyebut alasan lain kerana ayat ini diriwayatkan oleh At-Tabari. Dia cerita iaitu ketika Umar Al-Khattab turun istirahat di Rauha. Rauha ini adalah satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Di pertengahan itu ada satu tempat bernama Rauha. Ia melihat banyak kaum lelaki berebutan menuju bebatuan yang akan mereka pakai untuk tempat solat. Kemudian ia berkata, apakah gerangan yang mereka lakukan itu? Mereka berkata, kaum lelaki itu menduga bahawa Rasulullah pernah melakukan solat di tempat tersebut. Maka Umar Al-Khattab mengingkari, iaitu memprotes dan mengatakan bila-bila saja Rasulullah bila-bila saja tiba waktu solat, maka di mana lembah sekalipun ia akan solat. Kemudian Umar menceritakan sebuah hadis kepada orang Muslim, iaitu dahulu Umar ini sering menyaksikan orang-orang Yahudi di hari kematian mereka. Dan Umar merasa kagum terhadap kitab Taurat kerana ia membenarkan Al-Quran. Dan Umar juga kagum dengan Al-Quran kerana ia juga membenarkan Taurat. Kemudian pada satu hari itu, Umar berada di antara mereka, iaitu orang-orang Yahudi. Mereka berkata, hai Ibnu Al-Khattab, tiada seorang pun di antara teman-temanmu, iaitu teman-teman Umar ni, sahabat-sahabat Nabi ni yang paling aku senangi selain engkau sendiri, iaitu selain Umar Al-Khattab. Umar bertanya, kenapa demikian? Kata orang Yahudi ini menjawab, kerana engkau sering berkumpul dengan kami dan selalu datang kepada kami. Kemudian Umar menjawab, aku selalu datang kepada kalian kerana aku merasa kagum kepada Al-Quran, kerana ia membenarkan kitab Taurat, dan aku kagum juga kepada Taurat bagaimana ia membenarkan Al-Quran. Jadi itulah terjemahan bagi muka surat 200, untuk 201 hingga 204. Kemudiannya 205 hingga 208 akan diterangkan oleh sahabat saya Muhammad Qasmi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazlullah bin Muhammad Jaafar. Nombor metrik 050921. InsyaAllah saya akan menyambung pembatangan yang dibuat daripada rakan saya pada muka surat 205 pada kitab Al-Muharrar fi Asbabin Nuzul. Dari itu mereka berkata, ceritakan tentang tanda taubat. Aisyah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah anda tidur sebelum anda melakukan solat witir? Dia berkata, wahai Aisyah, mata saya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Mereka bertanya lagi, beritahu kami bagaimana seorang wanita itu menghasilkan anak perempuan dan bagaimana perempuan itu menghasilkan anak lelaki. As-Sauban meriwayatkan, dia berkata, saya berdiri bersama Rasulullah SAW dan seorang pendeta Yahudi datang dan berkata, selamat sejahtera wahai Muhammad. Dia menyebut hadis di mana dia berkata, aku datang hendak bertanya kepada anda sesuatu yang tidak seorang pun penduduk bumi ini mengetahuinya kecuali para nabi atau seorang dua lelaki. Rasulullah SAW bertanya, akan adakah gunanya jika pertanyaan itu aku jawab? Yahudi itu berkata mula, akan kudengar dengan kedua telingaku. Kata Yahudi itu, aku datang hendak menanyakan masalah kelahiran anak. Rasulullah SAW bersabda, air mani lelaki berwarna putih dan air mani perempuan berwarna kuningan. Apabila keduanya bertemu, maka jika mani lelaki yang lebih unggul dari mani perempuan, akan lahir dari perempuan itu anak lelaki. Dan jika mani perempuan yang lebih unggul dari mani lelaki, akan lahirlah anak perempuan dengan izin Allah. Maka Yahudi itu berkata, jawapan anda benar belaka dan anda memang sesungguhnya seorang Nabi. Kemudian dia pergi. Maka bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku pernah ditanya orang seperti apa yang ditanyakan Yahudi itu. Mulanya aku belum tahu apa-apa mengenai masalah itu, tetapi Allah mengajarkannya kepadaku. Dan mereka tanya pula, beritahu kami apa yang dilarang oleh Israel. Telah terbukti bahawa itu betul dan pandangannya tentang Ibn Abbas yang diuraikan di atas, sebabnya adalah bahawa seorang badui berkata kepada Ibn Abbas, saya berkata kepada isteri saya, dia adalah haram ke atasku. Ibn Abbas berkata, dia tidak haram terhadap anda, dan berkata, dan di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan. Surah Al-Imran ayat 93.
Ibn Abbas bertanya, adakah anda tahu apa yang melarang Israel untuk dirinya sendiri? Dia berkata tidak. Ibn Abbas berkata Israel diambil oleh wanita-wanita itu dan mereka memberi makan kepadanya sehingga Tuhan menyembuhkannya bahawa dia tidak akan pernah makan keringat. Mereka berkata, beritahu kami siapa rakan anda. Dia berkata Jibril. Kalimat dari hadis ini adalah usul-usul alasan wahyu dan di dalamnya konteks Al-Quran dan kata-kata para pengulas berkisar. Anas meriwayatkan bahawa dia berkata Abdullah bin Salam mendengar tentang kedatangan Rasulullah. Tuhan semasa dia berada di tanah yang tidak senonoh sehingga Nabi datang. Jadi dia berkata, saya bertanya kepada anda tentang tiga yang hanya seorang Nabi yang tahu. Apa tanda-tanda pertama jam? Apakah makanan pertama orang-orang syurga? Apa yang anak lelaki cenderung kepada ayah atau ibunya? Dia berkata, Jibril memberitahu saya tentang mereka sebelumnya. Dia berkata, Jibril? Dia berkata, ya. Dia berkata, itulah musuh orang-orang Yahudi di antara para malaikat. Jadi ia membaca ayat ini. Barang siapa yang terdiri dari beberapa orang Jibril, dia mengungkapkannya kepada hatimu, insya-Allah. Sekiranya kita memasukkan ayat untuk hadis, fakta berikut akan dinyatakan. Yang pertama, Jibril adalah musuh Yahudi di kalangan para malaikat. Yang kedua, apa yang dimaksudkan oleh orang-orang kafir dalam sabdanya kerana Tuhan adalah musuh-musuh orang kafir adalah orang-orang Yahudi. Yang ketiga, bahawa ayat itu adalah tindak balas kepada orang-orang Yahudi dalam kebencian mereka terhadap Jibril. Tapi masih harus dilihat apakah tanggapan ini sahih sehingga kata-kata Abdullah bin Salam adalah alasan untuk pertanyaannya atau tidak segera. Al-Hafiz Ibn Hajar yang kedua, dia berkata konteks yang jelas adalah bahawa Nabi adalah seorang yang membaca ayat itu sebagai tindak balas terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan itu tidak memerlukan wahyu pada masa itu dan inilah yang disetujui. Berdasarkan ini, hadis tersebut diperkuat ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi mengenai perkara-perkara sebelumnya. Dan bagi saya dan Tuhan lebih mengetahui bahawa sebab keturunannya adalah pepatah Abdullah bin Salam itu, iaitu musuh Yahudi adalah di antara para malaikat. Dan sesungguhnya apa yang dimaksudkan itu boleh dirumuskan dalam beberapa perkara. Yang pertama, apa yang diceritakan oleh At-Tabari mengenai kesepakatan para ulama dalam semua tafsiran bahawa ayat ini adalah diturunkan sebagai jawapan kepada orang Yahudi. Yang kedua, bahawa orang yang merenungkan pepatahnya, iaitu setiap orang yang menjadi musuh bulan April melihat sebagai jawapan yang cepat dan berguna untuk peristiwa yang sebenarnya. Sebaliknya, ia tidak dikeluarkan dengan mengatakan mereka bertanya kepadamu kerana Abdullah bin Salam tidak bertanya kepadanya, melainkan ia memberitahunya tentang pemusuhan orang Yahudi terhadap Jibril. Berbeza dengan pertanyaan Al-Quran yang dikeluarkan dalam keseluruhan pertanyaan dan jawab. Yang ketiga, bahawa perawi mengatakan jadi pembaca ayat ini tidak menghalang sebab-sebab oleh kerana dia tidak membacanya sehingga setelah diturunkan, maka pembatasan perawi untuk membaca adalah kerana ia menyifatkan menyiratkan wahyu walaupun dia tidak mahu menyangkal sebab-sebab. Juga boleh dikatakan bahawa ini adalah perilaku para perawi dari segi hadis yang sudah banyak diketahui. Bahawa yang keempat, bahawa jika ayat itu diturunkan kepada Nabi sebelum perbincangan dengan Abdullah, ini tidak akan disembunyikan dari Abdullah bin Salam kerana dia adalah salah seorang rabi mereka, iaitu salah seorang pendeta mereka, sarung bantal mereka. Abdullah juga tidak perlu memberitahu Nabi mengenai permusuhan orang Yahudi terhadap Jibril kerana dia pasti sudah tahu sebelumnya. Yang kelima, Anas berkata, ketika Abdullah mendengar tentang kedatangan Rasulullah, ini menunjukkan bahawa Abdullah bin Salam mengawalnya sebelum orang Yahudi yang lain untuk memastikan bahawa dia mengikuti kebenaran. Dan jika demikian, bilakah 5 seorang itu datang dari Yahudi? Yang kelima, yang keenam, Ibn Abbas adalah salah satu daripada mereka yang berhijrah ke Rasulullah. Adalah salah satu sebab mereka yang berhijrah harus tertunda di Madinah kerana dia masih muda dan mengikuti ayahnya, dan bapanya tidak berhijrah sehingga tidak lama sebelum penaklukan kota Mekah. Ibn Hajar berkata, kemudian Hajar tidak lama sebelum penaklukan dan menyaksikan penaklukan. Yang bermaksud adalah Abbas Ibn Abdul Muttalib. Sekiranya ini berlaku, Ibn Abbas tidak menyaksikan kisahnya, sebaliknya dia mendengarnya dari orang lain. Mungkin barang siapa yang beritahu
ia mendengarnya secara terpisah. Jadi ia mengumpulkan dalam satu konteks. Tuhan lebih mengetahui. Kesimpulannya bahawa hadis Ibnu Abbas bukan alasan untuk pernyataannya, kerana alasan-alasan yang disebutkan di atas, tetapi alasan pernyataannya adalah hadis Anas dalam kisah Abdullah bin Salam kerana kesahihan dan kesepakatannya dalam lafaz ayat tersebut dan para pengulas bersetuju dengan maksudnya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala.